Cikgu ulang je. Okay, supaya nanti orang yang tengok rakaman ni dia tahulah yang kita bincang soalan nombor 2 tempoh hari ada 3 contoh itu kan. So dia tahu macam mana. Okay, so nampak kat skrin cikgu sekarang ni. Irfan nampak Irfan? Nampak tu. Okay. Nampak. Okay, dengar apa tu soalan yang awak jawab sekarang ni kan, soalan yang awak jawab set kertas 3 ni kan. Okay, kita tahu Pasal baju tu bu. Ya bu. Okay, ada yang tak mute tu. Siapa tak mute tu? Siapa yang tak mute? Okay, mute ni bila cikgu cakap awak kena mute tau. Kalau tak nanti cikgu pun terganggu lah. Okay. Kita ada kertas 3 skrin juga tak bergerak Okay. Okay, kita ada kertas 3 kan. Ni cikgu ulang balik Okay, kita ada kertas 3 Okay, kertas 3. Okay, kertas 3 ni dia ada bahagian A, dia ada bahagian B. Okay. So bahagian A ni dia ada soalan nombor 1, soalan nombor 2. Okay. So dalam contoh ni, soalan nombor 1 ni dia ada 3 soalan tau. Soalan 1, 2, 3. Nombor 2 ni pun ada 1, 2, 3. Yang ni yang kita bincangkan pada berapa bulan itu? 2 Januari rasanya. 2 Januari, yang ni yang kita bincangkan minggu lepas. Kan? Minggu lepas. Bukan minggu lepas. Kemarin. Kan? Kemarin berapa bulan? 12 Januari. Okay, 12 Januari. Okay, soalan 1, 2, 3. Okay, hari ni kita nak bincang ni bahagian B ni. Bahagian B ni dia soalan duduknya soalan nombor 3 atau soalan nombor 4. Okay. Untuk soalan nombor 2 ni, kan? Ada 3 contoh ni, kan? Cikgu tengok contoh yang pertama, kan? Bukan contoh pertama, tengok contoh mana dekat ni. Okay, so, cikgu tengok contoh nombor 3 ni. Contoh nombor 3. Okay. Dalam soalan ini dia ada berapa? Dia ada 6 Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 yang dia akan tanya. 1 dia akan tanya relationship. Kan? Nombor 2 dia akan tanya, Danish boleh sambung tak? Relationship. Okay, nombor 2 Danish. Danish, kau dengar ke tak? Dengar. Nombor 1 relationship, nombor 2 Extrapolate. okay, interpolasi ataupun ekstrapolasi. Okay. Nombor 3 Keturunan. okay, nombor 4 Hubungan. Persamaan. Persamaan. Okay, persamaan. Okay, yang kelima Pengetahuan. okay, pengetahuan. Okay, yang keenam Precaution step. okay, precaution. Okay, kita tengok contoh satu tempat ni. Soalan dia tanya relationship. So awak kena jawab macam ni lah, directly proportional macam tu. Okay. Kemudian disuruh buat interpolasi. Tentukan nilai Q apabila theta 125 kan. So pada theta 1/25. So pada graf ni awak kena buat interpolasi ni. Buat interpolasi macam ni. Okay, lepas tu tunjukkan dia punya nilai. Okay. Kemudian jangan lupalah tulis jawapan berserta dengan unit. Okay. Kemudian yang ketiga, kira keturunan. Ya, tentukan bagaimana anda menentukan nilai K kan. So nombor 1 ada segitiga. Segitiga ni mesti saiznya besar. Kan. Saiznya besar ni, nampak ni. Cikgu dah buat. Kan. Buat segitiga. Okay. Kemudian dekat ujung dia ni, kan, ambil yang titik yang mudah. Kan. Buat koordinat. Kan. Buat koordinat. Kan. Lepas tu buat right angle ni. Buat right angle. Kan. Okay. Lepas buat right angle. Kan. Buat substitution. Tepi dia ni pastikan tulis unit. Tepi dia ni. Kan. Tepi dia ni tulis unit. Okay. Kemudian jawapan berserta dengan
berserta dengan unit. Okey. Kemudian ini adalah persamaan. Dia akan bagi satu persamaan. Lah persamaan tersebut untuk awak dapatkan nilai-nilai yang seterusnya. Okey, persamaan ni pun dia ada dua bentuk lah setakat ni. Bentuk yang terus masukkan nilai, terus masuk. Yang kedua adalah kena banding. Kan? Kena banding. Biasanya dia akan guna kecurunan. Biasanya persamaan itu awak akan tengok y-x dia tu, tengok bandingkan. Dia biasanya dia akan sama dengan nilai kecurunan. Biasanya dia kaitkan dengan kecurunan. Okey, kemudian ini yang cikgu masukkan pengetahuan. Dia akan tanya ni apakah yang berlaku apabila macam ni kan, pengetahuan. Okey, kemudian yang seterusnya adalah angka berjaga-jaga. Okey. So itu soalan nombor 2 Soalan nombor 2 untuk kertas 3. Ada 3 contoh dalam tu ya. Boleh cikgu nampak? Okey, so sekarang ini apa yang kita nak tengok adalah kertas 3 ni pula bahagian B. Kan? Bahagian B ni dia ada soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Kan? So cikgu cakap apa itu? Cikgu cakap jawab dua-dua lah. SPM sebenar nanti jawab dua-dua. Okey. So dalam bahagian B ni ada 9 item. 9 item yang awak perlu tulis. Kan? 9 item. Kalau awak tengok soalan standard dia ada soalan A, kan? Lepas tu B, kemudian C. C ni dia ada C1, kan? C1 sampai 7. Kan? Sampai 7. Dia ada sampai 7 lah. Okey. So 9 okey, soalan A ni dia akan tanya apa? Dia akan tanya inference. B dia akan tanya hypothesis. C ni dia akan soalan dia akan terus macam ni, for every situation given. Okey, macam tu kan. Okey. So dia akan tanya pemboleh ubah kan, sampailah ke apa tu, analyzing the data. Ya, analyzing the data. Okey. So setakat ini memang tidak berubah. Kan? Memang tidak berubah. So apa yang perlu awak tulis ada 9 item bermula dengan inference sampailah kepada apa tu, analyzing the data, buat graf. Okey. So ini adalah contoh Sazlan buat ni Sazlan buat. Okey, awak tengok 1. Cikgu tak nak awak nak kena analisis sikit dengan biologi ataupun kimia. So cikgu harap dalam masa sekarang ni awak dah nampak lah apa perbezaan apa tu ketiga-tiga subjek ni lah. Tengok 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, kemudian 5. Okey. Kemudian 6. Kan. Cikgu sebenarnya tak galakkan untuk awak buat garis ni sebenarnya. Kan. Tulis balik inference ni pun tak perlu sepatutnya. Sepatutnya buat apa? Buat huruf A je. A. Kan. Okay, ni garis yang tu kan. A. Lepas tu B. Terus tulis je ayatnya. Tak perlu buat inference ni. Inference, hypothesis tak perlu. Okay, kemudian C. C1. Kan. Lepas tu C2. Macam tu terus. Kan. Buat macam tu. So tak perlu tulis lah inference, hypothesis, tujuan ni. Sebab apa? Dia akan mengambil ruang nanti. Okay. So bila dia mengambil ruang nanti, awak nak tulis nanti apa tu, space awak tu nanti akan berkurang. Okay. Okay, 5 5, 6. Kan, 6. Okay, kemudian kita tengok prosedur. Kan. Yang ke-7 prosedur. Yang ke-8 jadual data. Okay, 9 adalah analyzing the data. Okay, ada 9 item ini perlu ditulis. Okay, 9 item. Okay, apa tu? Siapa ni? Syaidah, boleh ulang balik Syaidah? Cikgu kata ada 9 item yang keluar. Lepas tu terus buat ABC, tak payah buat garis. Okey. Okey, tak. Okey, sebutkan 9 item tersebut. Ada inference, lepas tu hypothesis, lepas tu tujuan, lepas tu pemboleh ubah, lepas tu senarai bahan dan radas dengan prosedur dengan penjadual data dan analisis data. Okey, so ingat so itu dia punya, orang kata dia punya standard dia tu. Awak kena tulis macam ni. Setakat ni tidak berubah lah. Memang macam ni je yang perlu awak
awak apa ni. InsyaAllah memang jadilah nanti awak akan jumpa dalam SPM yang sebenar nanti. Okey. So dia masalah dia dekat mana kan? Awak tengok kat sini contoh yang cikgu bagi ni dia tak ada soalan dia Dia bagi gambar je. Kan? So awak fahamlah soalan tu macam mana tu. A1 apa dia akan tanya, A, B, C1 apa, C2 apa kan, sama je. Okey. So masalah yang timbul untuk soalan ini adalah macam mana kita nak mengenal pasti apa tu pembuli ubah. Okey. Macam mana awak nak keluarkan pembuli ubah, ini yang masalah dia ni. Pembuli ubah ni bila kita salah keluarkan, dia akan jadi apa tu paling tinggi pun dalam 6 markah lah. Kalau salah. Dia ikutlah salah pembuli ubah manipulasi 6 markah, pembuli ubah bergerak balas paling tinggi pun dalam 5 markah ataupun 4 je gitu. Okay, so kena jangan salah lah. Kalau salah, alhamdulillah lah. Sebab tu cikgu galakkan untuk awak jawab kedua-duanya. Okey. So cikgu nak awak tanda untuk soalan nombor 1 ni Sebab soalan nombor 1 ni cikgu suruh buat penuh macam Sazlan buat tu. Okey. So cikgu nak awak tanda. Okey. So masalah kita sekarang ni adalah kita nak mengenal pasti apa dia pembuli ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Okey. So apa kita buat? Kita akan tengok gambar ni. Kan? Kita akan tengok gambar, kan? Apa yang sama, apa yang berbeza. Itu cara dia. Kan? Cara kita nak kenal dia punya tu. Kan? Ini ada 1 anjing. Kan? Ini ada 2 anjing. 3 anjing. Okey. Ni anjing. Kan? So dalam jawapan awak tak boleh ada perkataan anjing ni lagi. Kan? Okay. So maksudnya jawapan awak itu mesti apa yang awak akan gunakan di dalam makmal. Okay. Terus kepada eksperimen yang kita buat. Okay. So untuk anjing ini, apa dia kuantiti fizik dia? Kita nak tukar ni. Daya cikgu, daya. Okay. So cikgu dengar tu siapa saya cakap tu, daya. Okay. Sebab seekor anjing tarik dengan 3 ekor anjing tarik kan, daya dia tu lebih banyak lah. Okay, yang kedua. Okay, kita nampak satu pembuli ubah. Yang kedua. Apa yang kita nampak? Pecutan. Pecutan. Okay, yang ni sama kan. Kita nampak pecutan dia berbeza. Pecutan dah kuantiti fizik. So memang pecutan lah. Kan? So ada 2 lah. Satu pecutan, satu lagi daya. Daya ni pun dah kuantiti fizik dah. Kan? So mana satu pembuli ubah dimanipulasi, mana satu yang bergerak balas. Kita ingat-ingat balik lah kan. Kita ingat balik apa tu eksperimen yang kita buat kan. So jawapannya adalah ini adalah pembuli ubah apa ni? Pembuli ubah yang dimanipulasi, manakala pecutan ini adalah yang bergerak balas. Okey. Sebab apa kita pakai 3 tip ni? Kan kita akan pakai 3 tip untuk kita dapatkan nilai pecutan tersebut. Okey. Okey. Apa tu cikgu terus pergi kepada jawapan dia sebab kita dah kenal pasti ni sekarang. Awak kenal je 2 ni, kan? Awak kenal je 2 pembuli ubah ni. Sekarang ni dalam fikiran awak apa? Sekarang dalam fikiran awak dah ada kerangka tu. 9 item yang perlu tulis tu memang awak dah tahu. Okay? Mungkin yang masalah sikit adalah dekat mana? Dekat arrangement of apparatus. Kat situ mungkin masalah sikit. Okey. Kita tengok jawapan. Tengok Sazlan, sebab Sazlan ni dia dah kenal pasti tadi pembuli ubah. Dia terus gunakan perkataan itu. Awak jangan gunakan perkataan anjing ataupun situasi yang ada dalam gambar tu. Kalau gambar tu ada kapal kan, jangan gunakan perkataan kapal tu dah. Kan? Terus apa yang kita gunakan dalam makmal. Okay? Okay. Terus dengan kuantiti fizik ya terus. Okay. So kita sebut apa? Pecutan dipengaruhi oleh daya. Okay, nampak? Pecutan dipengaruhi. Ini keyword dia. Okay. Depends on force. Okay, so ini markah yang pertama. Okay. Yang kedua adalah apa tu hipotesis. Okay, yang kedua adalah hipotesis. Kalau ini dah betul, pecutan dengan daya dah betul, bawah ni mesti confirm betul lah. Kalau awak dah tahu dia punya frame dia tu, kerangka yang kita ada 9 item ni, kan? So dia sama je. Yang beza ni inilah. Kuantiti tu apa dia? Okay. Tengok Sazlan buat semakin bertambah. Ini kerangka ayatnya. Semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Okay, betul markah kedua. Okay. Nampak dia gunakan perkataan apa tu bertambah. Ini dia punya struktur ayat dia tu. Okay. Cikgu warnakan dengan ni lah.
Warnakan biru. Biru ni adalah struktur ayat yang mesti ada lah. Yang mesti kita guna pakai. Okey. Yang warna hijau ni adalah kuantiti dia. Mesti sama kuantiti dia. Mesti sama. Okey. Mesti sama. Tak perlu tulis simbol pun tak apa. Kan? Ayat lah dalam bentuk ayat. Pecutan. Jangan tulis simbol pula. Okey. Kemudian tujuan. Kan? Mengkaji hubungan. Ini kerangka ayatnya. Kan? Okey. Markah yang ketiga. Okey. Ini pembuli ubah dia. Pembuli ubah dia mesti sama. Okey. Seterusnya. Markah ketiga. Kan? Okey. Kemudian pembuli ubah ni ada dua markah. Sini ada dua markah. Kan? So, kena betul dua-dua ni. Dimanipulasi daya bergerak bala dalam pecutan. Markah keempat. Okey. Yang dimalakan adalah jisim. Markah yang kelima. Okey. Selain daripada jisim yang dimalakan. Sebab tadi F equal to MA kan. Kita kaji F dengan A kan. So M ni memang confirm lah. Satu je cikgu terima. Jisimnya. Yang lain tak terima lah. Okay. Sebab dia pakai. Kalau dia menggunakan formula. Awak buat macam ni lah. Yang dimalakan mesti M dia. Kalau dia adalah faktor yang mempengaruhi. Contohnya rintangan kan. Rintangan dipengaruhi oleh panjang dawai. Diameter dawai. Jenis tak boleh. Satu lagi suhu. Okay. Kalau dia kaji hubungan antara R dengan L, kan, maka D dengan T ni akan jadi pembuli ubah yang dimalakan. Okey, dapat setakat ni? Ada soalan? Hakim dapat, Hakim? Dapat, cikgu. Okey. Cikgu. Okey, nak tanya. Kalau yang untuk pembuli ubah tu kan cikgu, kalau tulis pecutan je boleh cikgu? Maksudnya tak perlu macam pecutan troli ke? Okey, boleh. Pecutan je. Awak terus kepada pembuli ubah dia. Kan? Terus cakap pecutan macam tu. Okey. Tapi tak salah kalau awak tulis apa dia, pecutan troli. Sebab awak pakai troli kan? Pecutan troli. Boleh. Tapi kalau awak sebut pecutan yang dalam gambar ni, kan? Dalam gambar ni dia pakai apa? Ataupun daya anjing. Daya yang dibuat oleh anjing. Itu salah. Sebab awak guna perkataan anjing tu. Ataupun ni benda apa dia tarik ni? Dia tarik apa tu, pemandu undur salji. Pemandu andur. Pemandu andur salji. Contoh dia sebut yang tu kan. Pecutan andur salji dia kata yang tu kan. Salah lah. Cikgu tak terima. Dia mesti sebut pecutan troli. Maksudnya dalam makmal yang kita guna pakai. Okey, boleh? Okey. Cikgu. Siapa yang tak mute tu? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Okey, seterusnya adalah bahan dan radas. Kita tengok pembuli ubah yang dimanipulasi dia adalah daya. So daya kalau daya kan, kita ukur pakai apa daya ni? Pemberat cikgu. Daya kita tak pakai apa tu, maksudnya apa tu, daya ni memang awak tak belajar ada spring apa tu, pemalas spring kan, pemalas spring pula dah, apa tu, spring balance. Okay, spring balance. Okay, boleh ukur daya kan. So sepatutnya kat sini ada spring balance. Spring balance bahasa Melayu apa? Neraca spring. Neraca spring. Neraca spring kena ada. Okay, walaupun awak tulis sini kan pemberat 50, 100 apa kan. Mungkin dah boleh betul lah kan. Tapi cikgu nak, kalau dimanipulasi itu adalah daya, apa dia alat pengukur dia? Okay, kemudian bergerak balas pula. Bergerak balas pecutan kan. So pecutan ni kita dapat menggunakan pita detik kan. Betul? Betul tak? Kita guna pita detik. Dan nak guna pita detik, kita kena ukur panjang. So mesti ada pembaris. Pembaris tak ada sini. Pembaris. Kan? Sebab pita detik saja dia tak boleh dapat. Dia mesti ada, kita kena ukur pakai pembaris. Okay. Okay. Okay, yang dimalahkan tak apa. Okay, yang dimalahkan tak apa. Okay, so selain daripada itu, dia akan bagi dalam suku koin dua radas tau. Dua radas, so dua radas tersebut awak gunakan juga. Kan? Gunakan dua radas yang dia bagi tu. Kan? 2 ataupun 3 lah radas kan. Okay, so selain daripada tu ni lah. Takal, tali kan.
apa tu, tengok diagram dia lah. Tengok diagram dia. Macam ni lah. Okey, diagramnya macam ni ke? Okey, boleh. Diagramnya seperti ini boleh. Okey, Cikgu terima. Okey. Ni meja nak kena ada ke meja ni? Meja. Meja ni kan. Ni pakai meja ni kan. Pakai meja. So, kena ada meja sini. Okey, meja. Awak tengok gambar awak. Tengok ada tak awak tulis. Macam tu buatnya. Kan. Ini sepatutnya awak label bawah ni. Ni kan. Okey. Yang ni kena label meja. Kan. Cikgu pun tak tahu menatang apa ni sebenarnya. Awak shaded kan ni kan. Sazlan. Okey, boleh Lan? Okey, boleh. Okey, so awak tak dapat markah ke-6. Awak tak dapat markah ke-7. Okey, sebab apa awak tak label kat sini? Kan? Memang awak label dah yang lain-lain. Meja awak tak label. Salah. Okey. So, kita nak buat kita perfect. Kan? So, kena macam ni lah buatnya. Okey. Misal kata awak tak ada idea sangat pasal gambar ni kan. Awak reka-reka sendirilah awak punya eksperimennya. Boleh. Kan? Cikgu rasa awak boleh. Rangka-rangka untuk reka eksperimen ni. Okey. Boleh? Okey, ada soalan setakat ni? Dia masalah kat bahan radas ni. Bahan radas ni kadang-kadang kalau awak menggunakan tangki riak misal kata, awak tak tulis air. Salah. Okey, habis. Okey, markah ke-7 So, kita pergi kepada markah ke-8 dalam prosedur. So, dalam prosedur ni ada 3 markah. Okey. Ada 3 markah dalam prosedur. Kan? So, kita tengok apa tu. Okey, tengok. Cikgu suka macam ni. Cikgu suka macam Sazlan buat. Dia ada 4 je ayat dia. Okey, so apa dia ayat pertama? Susun radas seperti raja di atas. Dia tak ada markah. Tapi cikgu nak buat tulis ayat ni. Okey, gantungkan pemberat 50 gram pada hujung tali. Okey, nampak dia tulis ni. Pemberat 50 gram kan? Pemberat 50 gram. Tapi, kan? Tapi, apa tu, dekat pemboleh ubah, dia tak definisi secara operasi tau. Dia tak cakap situ daya, sepatutnya kat sini. Kalau awak nak gunakan kat sini kan. Sepatutnya awak tulis ni daya, kan? Dalam kurungan, kan? Sini kan, daya dalam kurungan adalah, apa tu, jisim pemberat. Kan? Awak buat kurungan ni maksudnya awak definisi secara operasi jisim pemberat. Okey? Tapi tak buat, kalau awak tak buat sini, dia akan memberi kesan kat sini lah. Kan? Sepatutnya, awak punya, dia 3 markah ni apa dia? Markah pertama adalah mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Markah kedua, mengawal pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan yang ketiga, ulang. Ulang. Okay? Ulang eksperimen. Kan? Awak punya pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah daya. Tapi awak cerita pasal jisim kat sini. So, salah. So, kat sini awak tak dapat markah yang ke-8. Okay. So, apa dia ayat yang sepatutnya awak tulis adalah gantungkan beban, kan? Gantungkan beban, kan? Dengan berat, kan? Okay. Dengan berat, kan? Apa dia? Kalau 50 gram berapa ni? Kan? Ataupun kat sini tadi, dekat sini, awak tak payah tulis pemberat. Awak tulis beban terus. Kan? Beban. Kan? Berapa? 1 Newton. Sebab dia daya. Sebab berat tu sama maknanya dengan daya. Kan? Sebab berat itu adalah salah satu jenis daya. Kan? 1 Newton, 2 Newton, sepatutnya macam tu. Terus kepada daya. Sebab ini jisim. Jisim ni dalam kilogram. Daya dalam Newton. Kan? Unit dia. Okey. So, tak dapat So, cikgu ulang balik. Gantungkan gantungkan pemberat ataupun gantungkan objek dengan berat. Contohnya, kena mulakan dengan satu nilai. 1 Newton. Okay, macam tu. Baru dapat markah ke-8. Okay. Markah ke-9. Kawal pemboleh ubah yang bergerak balas. So, macam mana kita nak katakan dia kawal pemboleh ubah yang bergerak balas? Kita kena sebutkan apa yang kita ukur dan alat pengukur dia tu. Kan? Tapi sekarang ni, dia punya tu adalah pecutan. Pecutan ni nak dapat daripada mana? Daripada tiga tip kan? Okay, so
tengok Pelan cakap ukur pecutan troli dengan menggunakan rumus. Salah. Dia terus direct ni, tak boleh. Awak pakai pita detik sekarang ni. Kan? So bila awak pakai pita detik, kan? Awak kena cakap apa? Awak kata kena sebut je ni. Okey, pita detik kan, pita detik kan di analisis. Kan? Pita detik di analisis. Okey. Okey, kemudian kan. Okey, pita detik di analisis. Okey, kemudian apa tu? Kemudian okey, pecutan pecutan okay, diukur lah, dikira okay, dikira guna ayat-ayat bahasa biasalah, guna formula kan, apa tu, A sama dengan V tolak U per T. Okay, pita detik dianalisis kena sebut ni sebab kita pakai pita detik kan, so awak tak sebut pita detik ke sini. Okay, so tak dapat markah yang ke-9. Okay. Kena markah yang ke-10 sebab ulangan awak tadi ke atas salah. Awak ulang jisim sekarang ni, tak dapat markah yang ke-10. Sepatutnya ulang ulang beban ataupun ulang objek dengan berat 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton, 6 Newton. Okay. Ulang lagi berapa kali ni? Ulang lagi 5 kali 5 kali dan sebutkan dan pastikan okey, beban beban objek pula dah. Dan pastikan okey, objek troli dan pastikan jisim troli jisim troli adalah mala ataupun tetap, macam tu. Kena sebut pembuli ubah yang dimalakan kat sini. Okey. Boleh? Ada soalan tak? Cikgu, saya ada soalan. Untuk markah yang ke-9 tu, kalau saya buat hitung pecutan troli daripada pita detik menggunakan formula. Okey, bolehlah. Ada pita detik lah. Key dia pita detik, kira ada formula. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, kemudian seterusnya markah ke-11. Okey, markah ke-11. Yang ini PUM pembuli ubah manipulasi, belah sini adalah pembuli ubah yang bergerak balas. Okey. Nampak ni, macam ni cikgu nak awak tulis nama simbol dalam kurungan sepatutnya. Unit. Nama, simbol unit. Okey, macam tu. Okey, so dapat markah ke-11. Ini lupa nak tulis lah. Patutnya tulis 1 Newton lah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 patutnya. Ada 6 Tulis nilai dia ni tapi kalau awak tak tulis hari ni tak apalah. Lepas ni tulis nilai ulangan awak ni kat sini. Okey. Okey, seterusnya markah yang ke-12. Sama juga. Yang ini adalah Y ni, paksi Y. Paksi Y adalah yang bergerak balas. Pecutan lah kan. Okey, nama, simbol, unit. Nama, simbol, unit. Okey. Itu je. Macam ni je buat. Dapatlah markah ke-12. Okey. So, kalau cikgu kira sasaran punya dah kat sini hilang 3. Kan? Hilang 3. Dekat sini tadi 3, 4, 5. Hilang 5. 5, 7 dia dapat. 7 per 12. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu. Kalau MV tu, kalau CV tu saya buat frekuensi pita detik. Macam cikgu sebut tadi, iaitu apa? Cikgu sebut tadi, kita risau dia orang memang cerewet. So tengok ni yang ni tadi. Kan? Kena ikut yang ni. So cikgu tak terima frekuensi. Baik, terima kasih cikgu. Okey, lain? Tak ada Okey, kalau tak ada, untuk awak masukkan dalam markah nanti soalan ni je tau. Okey.
Soalan nombor 1 ni je tau. Dia per 12 ni, per 12. Cikgu perlukan markah. Okey. Yang soalan nombor 1 tu yang ada 3 soalan, masukkan juga nombor 2 ada 3 soalan, kan. Lepas tu soalan nombor 3 ni yang ni lah. Okey. Nanti ada cikgu akan bagi Google Form nanti awak isi dia punya markah yang awak dapat. Okey, cikgu perlukan markah tu. Okey, sebab cikgu boleh tengoklah awak punya prestasi awak kan. Kalau tak ada macam ni, main ajar-ajar gini je, tak ada nampak dia punya kuantitatif, cikgu pun tak nampak jelas sangat lah. Kan? Okey. So, physical quantity dia boleh. Okey. Simbolnya tadi dah betul. Unitnya pun dah betul tadi. Sazalan buat tadi. Okey. Habis Okey, habis yang ni. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Kan? Okey, soalan nombor 2. Kan? Okay. Ini soalan nombor 2 ni cikgu ni lagi Cikgu nak cuba apa tu apa tu ni. Cikgu nak cuba bantu awak lagi, kan? Okey. Bila kita tengok gambar, kan? Kita tengok gambar, kita tengok gambar je. Kita dah nampak sekarang ni ada apa ni? Ada 2 objek yang berbeza. Dan objek ini berbeza dari segi apa dia? Jisim. Okey. Jisim. Okey, jisim. Okey. Tapi tak nampak pula tiba-tiba je ni ke depan kan. Okey, kita baca soalan. Raja menunjukkan sebuah bar dan sebuah kereta berada di garisan permulaan sebelum bergerak. Okey, yang kedua pula menunjukkan kereta tu bergerak lebih cepat. Lebih cepat kan berbanding ke ni. Okey. So bila maksudnya dia satu objek yang pegun dia akan kekal pegun, dan kalau yang bergerak terus kekal untuk terus bergerak Yang tu sebenarnya adalah Newton first law of motion ataupun inertia. So kat sini ni adalah inertia dia lah kan. Inertia. Okey. Inertia. Jisim ni tadi jisim. Jisim ni dah kuantiti fizik Tapi inertia ni dia bukan kuantiti, dia kuantiti fizik lah. Kan? Tapi dia tak kuantitatif, kan? So dia kena definisi secara operasi lagi bagi inertia ni. So apa dia definisi secara operasi bagi inertia? Maksud kita nak mewakili inertia tu. Pecutannya tu. Pecutan, salah. Laju. Salah juga. Jisim, cikgu. Okey, jawab. Salah juga. Jisim takkan jisim. Yang satu jisim, yang kedua pun jisim. Nak banding, nak lawan apa? Okey. Jawapannya adalah tempoh. Ini Momentum. apa belajar dah? Tempoh. Ataupun period period. Okey, period period. Itu dia punya jawapannya. Okey, so jisim ini adalah PUM kan. PUM yang ini adalah PU bergerak balas Bergerak balas. Okey. Yang dimalarkan apa pula? Pembeli ubah yang dimalarkan CV dia. Daya geseran. Salah. Okey, kalau kita tengok eksperimen ni sebenarnya adalah apa? Kan? Sebab tu cikgu cakap, awak sebut daya geseran adalah awak lihat pada situasi cerita ni. Situasi gambar ni. Sekarang ni gambar ni dia nak keluarkan awak, dia nak bantukan awak supaya awak boleh keluarkan apa dia pun boleh ubah yang kita boleh kaitkan dengan eksperimen kita. Itu dia. Kan? Okay, kalau kita tengok eksperimen ni, kita dah dapat jisim dengan inertia ni. Kita tahu eksperimen inertia adalah apa dia eksperimen inertia? Yang major tu kan? Gergaji dengan plastik. Major tu. Higgs oblate ni kan? Kita bubuh jisim sini kan? Ataupun kita bubuh jisim. Lepas tu kita goyangkan dia ni. Plastisin. Ni Jisim plastisin. Plastisin boleh kan? Okay. Ni kan kita ni G, apik G kan? Apik G. Ya, ni kita goyangkan dia kan? So yang boleh pun boleh ubah yang CV dia ni hanyalah ini dia punya panjang dia, length dia. Okey. Length dia tu apa tu adalah CV dia length, panjang bilah gergaji. Okey. RV tadi adalah tempoh dan MV ni adalah jisim. Kan? Apa tu simbol dia awak tahulah kan? MT
T dengan L, unit dia, gram boleh, kg boleh, tempoh saat, length sentimeter boleh, meter pun boleh. Okay. Okay. Cikgu, Ha. ada orang tanya kat chat ni, kalau sudut ayunan? Boleh juga sudut. Sudut ayunan. Okay. Boleh juga sudut ayunan. Okay, nanti kalau ada chat tu awak tengok Cikgu tak sempat nak tengok Kalau ada soalan dalam chat tu awak terus cakap. Cikgu. Sebab cikgu tak tersempat nak tengok chat ni. Okay, boleh Okay. Jadi cikgu tak nak markah lah. Cikgu nak awak dapatkan jawapan dia je lah ni kan. Macam ni kan awak tahu. Itu je cikgu nak. Okay. Okay, kita pergi yang ketiga. Kan. Okay, yang ketiga kita tengok. Cikgu dah nampak dah beza ni. Okay, boleh tak seorang cerita untuk apa yang dia, macam mana dia nak keluarkan? Cerita tau, bukan bagi tahu jawapan je terus. Okay, sekarang ni saya nampak yang berbeza adalah apa dia. Cikgu nak macam tu. Okay, so cikgu nak apa tu, siapa ni? Azmin ni ada ke Azmin? Azmin, awak ada ke? Tak ada nama awak. Azmin? Tak ada. Azmin tak ada. Siapa lagi ni? Apa tu? Balkis. Boleh Balkis? Boleh cikgu. Okey, boleh cerita. Okey Balkis. Dekat raja yang pertama tu, lori tu dia punya kayu tu dia condong tapi silinder plastik tu bergerak perlahan. Lepas tu pada raja yang nombor 2, dia punya kayu tu lagi condong. Jadi silinder plastik tu dia laju dia lagi laju daripada yang raja pertama. Ni condong, yang ni lagi condong kan. Okey. Kalau cikgu nampak ni tinggi ni kan, tinggi ni. Kan. Okey. Sebab tu lagi condong. Okey, tak apa. Okey, so awak dah nampak tu kan. Macam mana awak tahu dia lebih laju? Oh, dia ada sebut kan. Kan? Dia ada sebut ni kan. Okey. Okey, so MV awak apa dia sebut? MV ketinggian. Okey, ketinggian. Okey, betul. Okey, ketinggian Okey, RV? RV halaju. Okey, RV adalah halaju cikgu terima halaju, pecutan pun boleh sebenarnya kan. Okey. CV? Jisim silinder plastik. Okey, jisim silinder plastik. Okey, betul. Okey, tiga-tiga awak betul. Okey, bagus. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, nombor 4. Okay. Cikgu yang tadi kalau letak sudut tak boleh cikgu? Okey, ada yang letak sudut. Okey, maksudnya MV dia Sudut. Okey. Okey, tadi adalah tinggi kan? Tinggi kan? So cikgu terima sudut. Okey, bagus. Lain? Ni kadang-kadang kita sebut tinggi kan, awak kena sebut sikit. Ini maksudnya sebut macam tadi tu, kalau awak cakap misal kata daya kan, daya anjing tadi, salah. Kena sebut daya ataupun berat, beban ataupun berat objek. Kena sebut macam tu. Maksudnya kita dah buat kat amal tu adalah berat objek itu, adalah berat pemberat tu. Kan? Kena sebut macam tu. Macam ni tinggi kan, sebutlah tinggi apa? Tinggi landasan. Landasan yang eksperimen tu, bukan tinggi kereta. Kalau awak sebut tinggi lori, bukan tinggi lori. Kena sebut tinggi landasan ataupun sudut landasan. Kena sebut macam itulah. Jangan sebut tinggi je. Kan? Ini halaju, contohnya halaju apa? Ini adalah halaju apa? RV. Halaju apa? Ini bila kita nak tulis dalam jawapan ni. Kalau halaju troli. Halaju troli. Macam tu. Okey. Maksudnya yang kita nak buat eksperimen tu apa benda, objeknya, kena sebut yang itulah. Kan? Jangan tergantung sangatlah. Sebab ada yang tanya tadi,
Tapi sebenarnya kalau awak tulis kuantiti tu saja pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau awak nampak macam bila awak letak kuantiti tu saja, ayat yang di banner tu macam tak berapa nampak kewujudan dia. Awak kena, maksud tak sampai kan, awak kena tambah sikit lah kan. Okey, apa tu dia punya ni lah, contohnya kalau awak sebut tinggi, bukan, halaju dipengaruhi oleh tinggi, kan macam tak berapa sampai kan untuk inferen. So apa ayat bagus kita adalah halaju troli dipengaruhi oleh sudut kecondongan landasan. Macam tu. Ataupun halaju troli dipengaruhi oleh, ataupun pecutan troli dipengaruhi oleh tinggi landasan. Macam tu. Okey, dapat Boleh? Yogesh boleh, Yogesh? Yogesh, faham Yogesh? Faham Ego. Okey, CV tadi awak sebut lah tadi ya. CV, GSIM tadi awak sebut kan. Okey. Okey, ada soalan? Cikgu saya tanya. Okey. Kalau tadi MV kan ketinggian. Jadi simbol dengan unit dia macam mana cikgu? Tinggi kau belasah lah tinggi. H boleh, T boleh. Apa? H boleh. H besar pun boleh. Tinggi boleh. L pun boleh. Unit dia meter ataupun sentimeter. Unit dia dalam konteks panjang lah cikgu kan? Betul. Betul. Dalam konteks panjang. Awak boleh sebut tu bagus. Dia dalam konteks panjang. Cikgu. Ini yang soalan-soalan seterusnya kita keluarkan pemuli ubah je tau. Sepatutnya awak kena tulis ada berapa ni? Ada 9 ni. Nombor 1 sampailah ke 9. Daripada inference sampailah ke apa tu, analyzing data, buat graf tu. Buat graf pun bukan buat apa, itu je. Pasti Y, pasti X je. Okey, kita yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, cikgu minta Mawadah lah, Mawadah. Yang keempat, Mawadah. Yang keempat. Yang keempat tu, cikgu saya cerita ke beritahu jawapan? Cerita dulu. Cerita cerita. Kalau saya baca tu, darjah 1 menunjukkan seorang lelaki menarik spring dari 20 Newton. Darjah 2, lelaki tersebut menarik spring yang sama dengan 50 Newton. So, kalau saya tengok gambar, saya nampak MV dia kat sini lah daya. Okay. Lepas tu, RV dia perubahan panjang spring. Okey, perubahan panjang spring. Okey. Perubahan panjang. Sekejap, perubahan panjang spring tu kuantiti fizik ke? Apa sebutan yang betul dia? Panjang spring. Panjang spring. Okey, bolehlah. Panjang spring. Okey. Lepas tu dia punya CV dia saya letak pemalas spring. Pemalas spring Pemalas spring. Okey. Pemalas spring. Okey. Okey, boleh. So selain daripada pemalas spring ni kan. Okey, cikgu cerita balik tadi. Okey, apa yang Mawadah sebut tadi betul semua. Tiga-tiga yang dia buat tu betul. Macam panjang spring ni sebenarnya awak boleh gunakan adalah perkataan yang bagusnya adalah bukan panjang spring tapi adalah pemanjangan spring. Okey. Pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring ni simbol dia adalah X. Unitnya sentimeter. Okey. Daya ni biasalah F Newton. Okey. Pemalas spring, okey, ataupun kan kita tahu bahawa faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring ni dia ada banyak Ada 7 faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring. Satu adalah pemalas spring, yang kedua adalah diameter spring kan. Kemudian diameter spring Lepas tu diameter dawai spring. Okey, lepas tu tadi ni apa, pemala pemala. Lepas tu susunan spring,
susunan spring, lagi apa lagi? Diameter lah tadi kan. Okey. Lepas tu dia punya thickness dia, stiffness, kekerasan dia. Kekerasan apa lagi cikgu pernah lupa lah. Bahan, betul. Bahan. Okay. Cuma bahan ni tak boleh tulis Jangan guna perkataan type. Type ni salah Jangan guna perkataan ni. Jenis ni, perkataan jenis ni salah. Jangan guna perkataan jenis. Okey. Okey, boleh? Okey, ada soalan lain? Untuk soalan ni? Ada Okey, kita pergi nombor 5. Okey. Nombor 5, siapa nak volunteer? Haifa ada tak Haifa? Haifa, silakan Haifa. Baik, tak ada Haifa. Cikgu, saya rasa Haifa pergi toilet. Oi. Asyik alasan toilet aja dia orang ni. Aduh. Zaim. Ya, Ego. Okey. Nombor 5. Nombor 5. Cerita, Ego. Cerita. Cerita saya, kalau luas permukaan dia besar, dia punya tenggelam tu tak dalam sangat. Tapi kalau luas permukaan dia kecil yang dia guna kaki tu, kaki dia pergi lagi dalam. Okey, so itu ceritanya. Okey, so kuantitinya? MV dia luas permukaan. MV dia luas, okey. RV dia? RV dia saya dapat tekanan. Tekanan Tekanan. Okey, tekanan ni kalau dalam eksperimen ini dia adalah, kita tak boleh tunjukkan tekanan dia sebab ni tekanan ni, pressure ni, tekanan ni ada 3 cikgu jawab kan. Satu adalah tekanan pepejal. Yang kedua tekanan berdali. Dan yang ketiga adalah atmosfera plus gas. Kan? So dia 3, dia tekanan pepejal ni kita tak boleh nak tunjuk ni tekanan ni sebenarnya. Macam ni kat sini kan, kita tak boleh nak tunjuk tekanan ni. So apa dia definisi secara operasi bagi tekanan kat sini? Awak tak boleh gunakan perkataan tekanan. Kedalaman itu. Okey, kedalaman. Okey. Kedalaman. Okey. Kedalaman apa tu? Kalau kedalaman ni, kedalaman apa ni? Kedalaman beban. Kedalaman plastisin. So cikgu buat ni lah. Kalau untuk eksperimen ini kan kita buat macam ni je. Ini kita buat, ini plastisin kan. Plastisin kan. Okey, ini objek pertama ataupun tak payah. Kita letak sini, objek pertama dia kat sini kan. Kita lepaskan beban 5 Newton contohnya. Okay, lepas. Kan. So lepas nanti dia akan tertusuk sinilah. Dia akan masuk dalam ni kan. Okey. Lepas tu kita tukarlah area dia. Kan luas dia mungkin luas yang ni kan. Cikgu buat luas yang lain pula. Kan. Mungkin luas dia kan, luasnya apa tu, diameter dia lah. Kita pakai diameter kan. Diameter dia contohnya, dan dalam ni 1, yang ini 10 misal kata kan. Awak kalau ulang buatlah 1, 2, 3, 4, 5. Diameter Diameter ni maksudnya 1 cm, 2 cm, 3 cm. Kan. So yang ini kita akan sebut kedalaman, apa dia? Kedalaman apa? Ni apa ni? Yang cikgu nak masukkan ni apa? Kedalaman objek. Bolehlah. Kedalaman yang objek ke ataupun road ke kan? Road ataupun objek lah.
Tak boleh juga. Rod ataupun objek. Tu buat macam tu. Kedalaman rod tenggelam. Nampak baru jelas. Kan? Luas ataupun luas ni boleh cikgu terima juga diameter diameter rod. Contohnya kan, diameter rod ataupun diameter objek. Diameter rod lah, kita nampak spesifik sikit lah. Kan? Diameter rod ataupun luas rod boleh juga. Luas rod. Luas rod. Bukan. Apa tu? Maksud kalau awak datang dengan luas saja tak berapa jelas. So kita datangkan dengan luas rod. Lepas tu kedalaman dia adalah apa? Kedalaman rod tenggelam. Macam tu. Okay, so contohnya perkataan apa tu inference. Cikgu dah sebut tadi. So inference dia boleh sebutkan tak Luqman? Yang kuantitatif ni. Yang kita dah definisi secara operasi. Luqman. Weh, Luqman Hakim. Cikgu. Sebutkan jawapannya. Inference. Tak pasti pula. Kau tak dengar lah tu sebenarnya. Kan? Siapa nak cuba? Saya nak cuba ikut. Okey. Kedalaman dipengaruhi oleh luas permukaan. Luas permukaan apa? Plasticine. Rod. Apa kejadian? Rod. Apa kejadian pula plasticine race. Awak sebut kedalaman saja tak jelas juga. Kan cikgu dah cakap tadi, masa awak pun tak bersama dengan cikgu kat tu. Siapa nak cuba seorang lagi? Saya cikgu. Okey. Yogesh. Okey, kedalaman rod dalam plasticine dipengaruhi oleh luas permukaan rod. Macam tu. Ataupun kedalaman rod tenggelam dalam plasticine dipengaruhi oleh diameter rod. Okey? Okey, boleh Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, so cikgu rasa cukup untuk cikgu bincang 5 soalan ini. Kan, soalan 6 dan seterusnya nanti cikgu cikgu akan bagi dia punya jawapan nanti. Kan?